Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para penonton sekalian, alhamdulillah bersama kita dalam program Musyahadat Tabib, penyaksian seorang doktor. Buku ini ditulis oleh seorang pakar bedah yang bernama Dr. Khalid Al-Jubair, hafizahullah. Beliau telah menceritakan pengalaman dia sebagai seorang doktor dalam menghadapi saat-saat kematian dan orang sakit, dan beberapa ulasan daripada pengajaran daripada peristiwa yang dilihat. Dalam tajuk yang pertama yang kita pilih ini, tajuk dia Al-Hurub Minal Haqiqah, lari daripada hakikat sebenar sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tajuk ini sebenarnya menceritakan kepada kita tentang bagaimana kelebihan seorang yang beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi ibadat pada waktu malam yang disebut dengan nama Qiyamul Lail. Seorang pemuda berumur lebih kurang dalam 15 tahun umurnya. Umur 15 tahun telah ditembak secara tersalah. Biasalah orang Arab ni kadang-kadang dia main tembak dalam perburuan ke. Jadi pemuda ini, syabab ini kena tembakan secara tersalah. Maka ibu bapanya telah bawa pemuda ini ke hospital tentera di Riyadh. Sedang dalam perjalanan, pemuda ini telah pun tengok kepada muka maknya dalam keadaan sedih dan menangis. Biasalah naluri seorang ibu, pastinya akan sedih tengok anaknya dalam keadaan sedemikian. Maka kata pemuda ini, "Ummah la tahzani." Ibu, jangan sedih. Fa inni wallahi ala khair. Saya demi Allah berada dalam keadaan baik. Wa inni mayyit, dan saya akan mati dengan tembakan ini. Wa inni wallahi la ashummu raihatal jannah. Saya demi Allah, saya sekarang ini sedang tercium bau syurga. Apabila sampainya pemuda ini ke hospital, ambulans sampai di hospital, para doktor di bahagian emergency bertungku lumus untuk berusaha untuk menyelamatkannya. Apa dia kata? Kata di syab, "Ya akhi, wahai para pegawai perubatan, inni mayyitun, saya akan mati. Wallahi wa inni wallahi la ashum raihatal jannah, saya sekarang sedang mencium bau syurga. Maka tak payahlah kamu semua menyusahkan diri, buat rugi alat-alat perubatan. Tak payahlah bantu saya akan mati. Cuma yang saya nak, bapa dengan ibu saya datang." Bila ayah mak dia datang, fawadda'ahuma, maka dia mengucap selamat tinggal kepada ibu bapa, dan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Biasa orang Arab ni kalau dia mengucap, tangan dia akan guna syahadah dengan jari dia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian bila dia mengucap, mati. Wa yadhul yumna ma'qudatun ala syahadah, sedang tangan kanannya sedang bersyahadah. Subhanallah, Allah yaghfirluh. Maka kata Khalid, penulis buku ini, kata, "Aku jumpa dengan dia yang juru mandi mayat di hospital ini selepas salat maghrib pada hari tersebut, hari yang pemuda ini mati. Fazakara li qissah, dia cerita kepada saya kisah pemuda tadi, bahawa dialah yang telah buka balik jari yang tadi. Dia buka jari pemuda ini dan menyapu peluh di dahinya. Dan aku tengok tubuhnya tidak keras, lembut tubuhnya. Katanya, aku belum jumpa lagi mayat orang seperti ini." Ini tanda-tanda husnul khatimah. Karena itulah Dr. Khalid mempunyai etika yang baik. Dia tidak meletakkan nama orang ini dalam cerita ini. Jadi tangannya bersyahadah, di dahinya berpeluh, dan tubuhnya menunjukkan orang yang mati dalam keadaan yang begitu baik. Kemudian apabila ditanya bapa kepada budak ini, apa sebenarnya rahsia anak tuan ini mati dalam keadaan yang begini baik, mati dalam keadaan yang menunjukkan sifat-sifat husnul khatimah, kata di bapaknya, para penonton, cuba kita lihat, kita perhati bagaimana kita dengan anak-anak kita dan apa yang kita didik mereka. Kata bapaknya, semenjak balirnya, sebelah balir anak ini, dialah yang mengejutkan kami untuk melakukan salat fajar. Dia jadi juru kejut, tukang gerak kita untuk bangun salat fajar.
dan dia ni sahibu qiyamul lail wa qiraatil Quran, seorang yang sangat menjaga qiyamul lail dan banyak baca Quran, wa muhafizan ala salat fil masjid, selalu salat di masjid, dan dia juga seorang yang mutafawik, seorang yang cemerlang dalam pelajarannya di sekolah, dan orang yang terawal pada tahun yang kedua sanawi. Kata Dr. Khalid, aku telah menyebut cerita ini kepada pakar bedah jantung, bedah jantung di hospital. Doktor jantung ini telah mengambil ijazah seminggu cuti. Dia kata, bila orang tanya kenapa cuti, dia kata li'uhasiba nafsi, aku nak murajaah balik diri aku, bagaimana aku ini seorang pemuda yang telah mendapat kelebihan yang begitu besar, bagaimana dengan kita yang telah dewasa, bagaimana qiyamul lail kita, bagaimana baca Quran kita, dan bagaimana keadaan kita. Bila aku juga telefon dengan seorang lagi doktor pakar juga, falam yatamalak nafsu, tiba-tiba doktor ini bila dengar cerita pemuda yang dapat husnul khatimah, terus menangis dalam telefon tersebut. Kata dia kepada Dr. Khalid, yang menyebab aku rasa sangat bahagia, sangat bertuah, kerana dua orang doktor pakar bedah ini ta'assara, terkesan dengan kematian pemuda ini, dan mereka tidak dendam, tidak berdengki dengan apa-apa kecuali selain daripada ghibtah, kerana terlalu cemburu kepada kehebatan pemuda ini dalam qiyamul lailnya, dalam bacaan Al-Qurannya. Begitulah keadaannya muslimin dan muslimat. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita bersedia untuk menahapi kematian yang begini baik? Kita berusahalah untuk hidupkan pada waktu malam dengan qiyamul lail, dekatkan diri kita dengan baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kepada kita husnul khatimah, sebagaimana yang diberi kepada orang-orang yang dipilih di kalangan hamba-hambanya yang mukmin dan mukminah. Sekian, aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.